PAS selalu mengaitkan partinya sebagai parti Islam. Dan sesiapa yang tidak menyokongnya seperti mereka yang tidak menyokong Islam. Sebenarnya persepsi sebegini salah. Dan tujuan saya buat video ini adalah untuk menjelaskan kepada anak-anak muda. Jangan kita berfahaman sampai ke tahap itu. Islam itu bukan parti politik. Islam itu tidak diwakili oleh parti, tidak diwakili oleh NGO, tidak diwakili oleh sesiapa. Islam itu akidah, Islam itu kepercayaan, Islam itu amalan. Itu Islam. Ya, jadi kalau kita kata bahawa tidak menyokong PAS bermakna kita tidak menyokong Islam, itu adalah satu tanggapan yang menyeleweng, yang sesat dan yang salah. Yang kedua, saya mau menjelaskan bahawasanya sebuah perjuangan Islam itu mestilah parti yang jujur, parti yang tidak memecah belahkan masyarakat, parti yang tidak menunggang agama, parti yang tidak memfitnah orang, dan itu Islam. Tapi kalau kita sebagai satu parti, kita berceramah sahaja, kita memberikan fatwa Islam hanya berdasarkan kepentingan dan keberuntungan parti, itu adalah sesuatu yang perlu kita hentikan. Sekarang ini kalau saya tengok pada ceramah PAS, ada kadang-kadang yang menggusarkan saya. Bagaimana penceramah diri di atas pentas ceramah, cakap cukup kotor, menyumpah orang, memaki orang, itu adalah sesuatu yang perlu kita elakkan. Berpolitik ini kita mesti menunjukkan kalau politik Islam, cara kita adalah cara Islam. Islam itu misalnya menuntut kebersihan. Maka kita beri perhatian bila dikritik, diberi pandangan, diberi teguran bahawa bandar itu kotor. Ambil perhatian untuk membersihkannya. Kalau kita kata bahawa rakyat memerlukan air yang bersih, ambil perhatian untuk mengatasinya. Bukan kita memberi ceramah, mempermainkan apa yang dikritik oleh rakyat. Dan saya mau bagi tahu anak-anak muda, pemimpin saya yang sebegini adalah pemimpin yang perlu ditolak. PAS selalu mendakwa partinya bersih, tidak ada rasuah. Pemimpin dalam PN juga bersih, tidak ada rasuah. Itu kebanggaan PAS. Kita tengok dalam PRU ke-15 yang lepas, bagaimana PAS menggunakan duit untuk mendapat undi, dan satu daripada kawasan pilihan rayanya pun telah dibatalkan kemenangan. Itu adalah akibat daripada rasuah. Kita tengok bagaimana pemimpinnya, pemimpin PAS yang tewas di mahkamah kerana kalah saman, kerana saman fitnah khususnya. Dan itu bukan satu tindakan yang Islamik. Seorang Islam itu dalam perjuangannya, dia mesti mengelak perkara-perkara yang sebegini. Kerana fitnah itu dosa besar. Saya tengok dari segi cara bercakap, cara berkempen, hanya untuk menaikkan sentimen dan emosi rakyat. Anak-anak muda, jika beginilah pemimpin yang kita pilih dengan sentimen, dengan emosi, dia tidak akan membawa kita ke mana. Adakah dengan kita tidak menyokong PAS, Perikatan Nasional misalnya, maka Islam di negara kita terancam? Adakah begitu? Perkara 3 telah melindungi agama Islam sebagai agama persekutuan. Tak ada lagi agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam di negara kita. Tetapi kita memberikan juga hak kepada kaum-kaum lain untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah resamnya kita hidup bermajmuk. Kita ada institusi raja, institusi tuanku untuk menjaga kepentingan Islam, dan ini telah kita laksanakan dengan baik. Tak ada apa lagi pun sejak kerajaan perpaduan memerintah yang mengancam Islam ataupun PMX kita yang mempermainkan Islam. Tak ada. Banggalah kita. Setiap hari Jumaat Perdana Menteri akan ke masjid nak menunjukkan kepada rakyat bahawa ini kerajaan Islam. Ini kerajaan yang pemimpinnya pemimpin Islam. Perdana Menteri setiap minggu, kapan saja ada waktu, akan memanggil ulama-ulama besar untuk berbincang, bercakap tentang ilmu, tentang agama. Dan ini kita nak katakan bahawa pemimpin kita tidak Islam dan Islam terancam jikalau kita tidak menyokong PAS. Ya, anak-anak muda, kita fikirlah sesuatu yang lebih baik untuk negara kita. Selain itu, jikalau PAS itu Islam, dia mesti ada etika. So, kalau kita tengok pada etika pemimpin PAS dan negeri yang dikuasai oleh PAS, adakah kita nampak hal itu? Saya tidak nampak sejujurnya. Kelantan saya sudah beritahu, berbanding dengan negeri-negeri lain yang diperintah oleh Pakatan Harapan dan Bangsa Nasional, jauh lebih maju, jauh lebih bersih, pemerintahan kerajaannya lebih cekap, lebih amanah daripada apa yang ada di negeri Kelantan, di negeri Terengganu, di negeri Kedah. Jauh. Kita tengok sahaja di Terengganu tahun 1999, Terengganu memerintah sehingga tahun 2004. Kita tengok Bandar Terengganu waktu itu, dari segi pengurusan alam sekitar, pengurusan sampah, pengurusan kerajaan negeri lemah sehingga dihukum besar oleh rakyat pada tahun 2004. Kita tengok di Kedah pada hari ini, pergi saja Langkawi, ada apa-apa pembangunan yang kita rasa bahawa wow, ini membanggakan? Tak ada. Kenapa? Pemimpin PAS hanya bercakap tentang Islam, cakap tentang agama, tetapi tidak ada keupayaan dan tata kelola yang baik. Berpolitik sepanjang waktu. Saya lihat kalau pemimpin PAS ini, dia ada dua kelebihan berbanding dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kelebihan yang pertamanya ialah membina
replika. Baiklah itu replika dengan lambang PAS, ada kereta kebal di kapal terbang. Replika itu cukup hebat. Yang keduanya batu asas. Ya, ada batu asas di Palembang buat jambatan sampai sekarang entah di mana. Ya, batu asas lain banyak lagi, termasuklah batu asas bas, stesen bas di Kota Baru. Paling lama saya sudah hujahkan sebelum ini. Stesen bas sementara yang hanya ada batu asasnya, tak tahu apa bentuk dan pembangunannya. Tapi itulah. Dan sebab itu saya cakap, kalau saya tegur, saya kritik ya kerajaan negeri saya ataupun pemimpin PAS yang lain, itu adalah kerana kekecewaan saya yang melihat sejak dari awal pemimpin PAS berpolitik pada hari ini betul-betul menunggang agama. Akhirnya saya ingin pesankan kepada anak-anak muda, kalau kita mahu negeri kita maju, pilihlah kerajaan negeri yang selari dengan kerajaan yang memerintah di peringkat pusat. Kita perlu berbaik dengan kerajaan pusat. Kita tolaklah kerajaan PAS, khususnya di 3 buah negeri yang jelas pada saya tidak berwibawa, tidak cekap, tidak ada perancangan baik, hanya sekadar sentimen, dia tidak akan membawa kita ke mana. Anak-anak muda, pilih kestabilan politik, tolak taksuban, tolak politik yang menunggang agama. Kita mesti mengislamkan politik, bukannya mempolitikkan Islam.